Ya, lindung diri, lindung semua. Terima kasih kerana masih lagi bersiaran bersama kami dalam Grandstand. Selamat pagi Malaysia pada hari Sabtu ini. Dan sudah pastinya kita lihat daripada aspek pelan pemulihan negara yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Salah satu indikator utamanya adalah berkenaan kadar vaksinasi dalam negara. Dan juga melalui pakej pemulih, kerajaan telah memperuntukkan 400 juta ringgit untuk memperkasakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Ya, jadi kita nak berkongsi tentang program vaksinasi indikator utama pelan pemulihan negara bersama-sama tetamu kita secara Skype pada waktu ini, iaitu Dr. Zuraimi Abdul Ghaffar, merupakan Bendahari Mercy Malaysia Melaka Chapter. Assalamualaikum dan selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, baik. Jadi kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu mana penerangan doktor, kita mohon pencerahan terhadap maksud penilaian vaksin, iaitu pemberian vaksin bersesuaian dengan kondisi kesihatan fizikal seseorang seperti ibu mengandung. Kita ada kongsi tentang perkara ini, warga emas, komoditi dan juga kanak-kanak berusia 12 tahun yang ke atas. Penerangan daripada doktor, silakan. Okey, terima kasih Munawar dan Hani. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin kira macam paint a picture, melangkarkan gambaran apa sebenarnya vaksin inilah. Sebenarnya di negeri Malaysia, program imunisasi ini bukan satu program yang baru. Okey. Program imunisasi ini telah lama dilakukan daripada dulu lagi. So, bila kita lihat program vaksinasi sebagai contoh, pada lahir, bayi yang baru lahir itu telah diberikan vaksinasi. Ya? Terutamanya Hep B dan sebagainya lah. Okay. So maksudnya vaksinasi ini bukan satu benda yang baru di Malaysia. Cuma pada masa sekarang, COVID-19 telah menumpukan pemerhatian kita kepada vaksin COVID-19 kerana vaksin COVID-19 ini adalah vaksin yang baru untuk menangani penularan COVID-19 di negara Malaysia. Okey, selepas itu untuk menjawab soalan tadi, iaitu pemberian vaksin bersesuaian dengan kondisi kesihatan fizikal seseorang seperti ibu mengandung dan sebagainya, sebenarnya perkara ini adalah simple atau senang. Kita sebagai doktor atau healthcare worker di pusat pemberian vaksin, kita melihat pada tiga perkara, tiga kategori. Yang pertamanya adalah alahan atau alergi yang teruk atau anafilaksis. Okay. Yang keduanya adalah kadar imuniti seseorang itu. Okay. Yang ketiga, jikalau pesakit mempunyai penyakit berkaitan dengan pendarahan. So, tiga faktor utama ni yang kita lihat. So, maksudnya selain daripada itu, mereka ni boleh divaksinasi. Itu saja ceritanya, senang. Bagi ibu yang mengandung, kajian telah menunjukkan bahawa semua ini pun dah diwar-warkan di media sosial dan media massa. Ibu mengandung boleh menerima vaksin dengan selamatnya. Tetapi pada lingkungan jangka masa yang ditetapkan, iaitu lebih daripada 13 minggu dan kurang daripada 33 minggu waktu mengandung. Okay. Warga emas tadi maksudnya kita lihat kepada semua tiga kategori itulah. Selain daripada itu, maksudnya pesakit ini atau vaksin, penerima vaksin boleh menerima vaksin COVID-19. Dan yang ketiganya tadi dikatakan bahawa kanak-kanak berusia 12 tahun. Kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak berusia 12 tahun mempunyai manfaat apabila diberikan vaksin COVID-19. Tetapi di Malaysia, kalau tak silap saya, program ini belum dijalankan lagi, masih dalam perbincangan. Setakat ini hanya vaksini atau rakyat yang 18 tahun ke atas sahaja. Itu antara penerangan yang perlu kita fahami berkenaan bagaimana penilaian vaksin perlu diberikan kepada kategori-kategori dalam masyarakat kita, khususnya kepada ibu mengandung, kepada warga emas yang berkomorbiditi dan juga golongan kanak-kanak 12 tahun ke atas. Dan itu antara perkara yang sangat penting. Dan juga doktor, dalam usaha kita untuk memperkasakan pelan pemulihan negara ini, jadi kita ingin menggalakkan lebih ramai lagi masyarakat Malaysia untuk tampil mendaftar
mendaftarkan diri bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini, untuk hadir bagi janji temu vaksin COVID-19 ini, dan sasaran kita yang paling dekat ini untuk beralih kepada fasa kedua sudah pastinya dengan 10% daripada populasi masyarakat Malaysia untuk melengkapkan dos vaksin yang kedua, vaksin COVID-19 ini. Namun dalam situasi semasa sekarang ini, doktor, masih ada lagi kelompok yang memilih vaksin, doktor. Itu antara persoalan yang perlu doktor berikan penghuraian, bagaimana kita perlu memahami bahawa vaksin-vaksin yang sedia ada di negara kita ini adalah berkesan dan selamat dalam melindungi kita daripada jangkitan COVID-19, doktor. Okey, terima kasih. Pandangan saya, I think dia senang dan simple sebenarnya. Bagi kelompok yang masih ingin memilih vaksin, saya sarankan jangan memilih vaksin. Tapi dia berbalik kepada saringan doktor di pusat pemberian vaksin. Jikalau ada vaksin yang terletak di dalam kategori yang saya bincangkan tadi, mungkin sesetengah vaksin ini lebih sesuai kepada mereka. Itu sahaja. Tapi secara keseluruhan, vaksin kita yang ada di Malaysia ni ada 3. I think semua orang dah tahu. Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Dan ketiga-tiga vaksin di Malaysia yang diberikan kepada semua rakyat Malaysia pada masa sekarang telah melalui proses penilaian dan kajian yang teliti. Okey, oleh NPRA. So NPRA ialah National Pharmaceutical Regulatory Agency. So NPRA. So semua vaksin ini melalui proses yang ketat. Okay, jikalau vaksin ini tidak selamat, dia tidak akan diberi kepada rakyat di Malaysia. Betul. So semua rakyat Malaysia sepatutnya berfikiran apa-apa saja vaksin yang diberikan adalah selamat dan tidak perlu memilih. Itu pandangan saya. Okey, baik. Dan kita tahu bahawasanya pada kemarin telah pun kita terima lebih kurang 1 juta vaksin AstraZeneca daripada Jepun, dan kita jangka juga daripada Amerika Syarikat dengan vaksin Pfizer. Dan menjelang Julai nanti, mana ada bekalan tambahan juga yang akan tiba bulan Julai nanti. Dengan tambah vaksin, sudah pasti kita ada banyak PPV yang akan dibuka. Dan bagaimana doktor melihat keterlibatan sukarelawan MyVac juga dalam membantu dalam menjayakan PIK? Okey, pada pandangan saya, sukarelawan MyVac semua membantu memang. Bolehlah saya katakan mereka adalah tulang belakang yang menjalankan program-program ini, ya. Tidak juga ketinggalan rela APM, dan juga pekerja-pekerja kesihatan yang lain, ya, dari sektor swasta ataupun sektor awam atau sektor swasta. Sukarelawan ini memang membantu mereka mengkomplimen di pusat-pusat pemberian vaksin yang sekarang inilah. Macam contohnya sekarang ni sebenarnya saya ini berada di MyTech. Kami sedang set up pusat pemberian vaksin, tapi pada bahagian industri, untuk diberikan kepada industri-industri yang terpilih dalam program itu. Dan mereka semua kita memang dibantu oleh sukarelawan. Itu antara peranan yang dimainkan oleh sukarelawan MyVac di PBB ketika ini, dan kita harapkan dan insya-Allah pertengahan bulan Julai dan akan datang bulan-bulan yang mendatang ini lebih banyak PPV akan dibuka. Jadi kita galakkan kepada golongan belia khususnya di luar sana untuk menyertai sebagai sukarelawan MyVac ini. Dan doktor, kalau kita lihat kadar purata vaksinasi dalam negara sepanjang 7 hari ini melepasi angka 200,000 sehari. Jadi bagaimana doktor melihat sasaran ini dalam membantu negara kita sebagai exit strategi dalam pelan pemulihan negara, membantu kita beralih dari fasa ke fasa, doktor? Okey, I think informasi ini memang terdapat di laman web. Yang kita tahu 16.5 juta rakyat Malaysia telah mendaftar dan 5.9 juta yang telah menerima vaksin. Sekurang-kurangnya 1 vaksin. Dan setakat ini ada 521 lokasi PPV di seluruh Malaysia. Ya. Dan kalau tak silap saya semalam 2 Julai kadar vaksinasi harian kita adalah 263,012 vaksin yang rakyat yang divaksin sehari.
mengikut statistik ini, kita memang sedang menuju sasaran kita, dan insyaAllah pada hujung tahun ini akan tercapai imunisasi kelompok yang kita sasarkan itu, insyaAllah. Tapi semua kena memainkan peranan masing-masing. Maksudnya vaksin kena cukup, sukarelawan kena tolong, rakyat-rakyat tidak memilih vaksin, rakyat-rakyat datang untuk temujanji-temujanji yang telah dijadualkan. Okey, baik. Dan kita melihat tadi sering juga ditekankan bahawasanya memerlukan kerjasama semua, tetapi kita tak menafikan segelintir, sebahagian daripada masyarakat yang masih lagi belum mendaftarkan diri disebabkan adanya contoh varian-varian baru yang ada, variant of concern. Jadi mereka kata mungkin mereka sedang menanti yang boleh vaksin yang paling terbaik lah nak dibandingkan dengan yang sedia ada ini. Apa pandangan Dr. sendiri berkaitan dengan perkara ini, dan dalam masa yang sama bagi yang telah pun mendapatkan vaksin dos yang pertama dan juga dos yang kedua, dia merasa macam sanksi terhadap keberkesanan untuk melawan varian-varian baru ini? Pandangan balas daripada doktor. Terima kasih. Satu soalan yang sangat menarik pada saya. Yes, variant of concern ini, VOC ini, yang seperti varian Delta dan sebagainya, orang kata menimbulkan masalah. Tetapi walau bagaimanapun, kita jangan lupa ada varian-varian lain yang telah pun mempunyai vaksin-vaksin yang berkesan kepada varian-varian itu. Kalau kita menunggu untuk mendapat yang terbaik ataupun 100%, tapi sebenarnya dalam orang kata dalam vaksin ini tidak ada yang 100%. Kita cuma melindungi diri kita, mengamalkan norma-norma baru. Daripada itu maksudnya kita ni melindungi diri kita. Walaupun sesetengah yang mengatakan bahawa vaksin ini tidak meliputi varian Delta, tapi yang saya sharekan tadi itu, yang saya kongsi sebelum ini, terdapat varian-varian lain. Dan varian-varian lain ini memang ada di merata-rata, dan kita perlu melindungi diri kita against ataupun terhadap varian-varian yang lain ni, selain daripada varian yang kita duk risau ni lah, yang variant of concern ini. Ya, dan sasaran kita adalah 80% daripada populasi masyarakat Malaysia untuk mendapatkan vaksin, untuk kita bukan sahaja melindungi diri dan juga kita nak melindungi keseluruhan komuniti kita daripada pandemik ataupun daripada belenggu pandemik COVID-19 ini. Dan mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana peratusan besar masyarakat Malaysia boleh memainkan peranan yang sangat penting untuk kita keluar daripada belenggu pandemik COVID-19 yang telah lebih setahun kita depani ini. Mungkin doktor boleh berikan contoh-contoh daripada negara-negara luar yang telah pun mencapai imuniti kelompok sebagai inspirasi kepada kita semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita menjayakan, memperkasakan program imunisasi dalam negara kita, doktor. Ada saya baca, kalau tak silap saya 2-3 hari lepas, negara Malta telah mencapai herd immunity, di mana 70% daripada rakyat Malta telah divaksin. Apabila mereka telah mencapai herd immunity ini, yang kita panggil imuniti kelompok, peraturan-peraturan yang ada telah dilonggarkan. Tapi walaupun saya bercakap begitu, jangan pula nanti bila dah dapat vaksin terus tak nak pakai mask dan sebagainya. Sebenarnya bila kita dapat vaksin, badan memerlukan lebih kurang 14 hari untuk mendapat imuniti. Itu untuk dos pertama. Dos kedua pun sama. Tetapi untuk vaksin yang mempunyai 2 dos, kita perlu melengkapkan kedua-dua dos itu untuk mendapat imunisasi tahap maksima. So bila kita telah mencapai kedua-dua dos ini dan mempunyai protection daripada COVID-19, negara boleh melonggarkan undang-undang seperti tidak memakai pelitup muka, boleh ke tempat-tempat rekreasi dan sebagainya. Tapi perjalanan kita ini masih jauh. Kita perlu bersama-sama menuju sasaran imunisasi kelompok.
InsyaAllah. Baik, itu sebenarnya yang kita harapkan. Dan mungkin untuk memberikan mereka sedikit motivasi, apa saranan yang terbaik untuk diberikan kepada mereka yang masih lagi berada di tengah-tengah 50-50 nak dapatkan vaksin ataupun tidak ni? Sebab keputusan tu tertakluk kepada diri mereka, sama ada nak teruskan ataupun tidak. Jadi apa saranan yang terbaik nak boleh kita sampaikan kepada mereka? Saranan saya, I think very simple and straight lah. Senang saja. Vaksin. Ambil vaksin, dapat temu janji, datang dan terima vaksin. Okay? Sebab kita kena bersama untuk menangani COVID-19. So siapa yang 50-50 berada di atas pagar, untuk saya terima vaksin untuk melindungi diri. Seperti slogan kita, lindung diri, lindung semua. Betul, lindung diri, lindung semua. Jangan berada di atas pagar 50-50 ataupun jangan ambil pendekatan tunggu dan lihat. Baliknya terus mendapatkan vaksinasi sekiranya anda telah mendapatkan janji temu daripada aplikasi MySejahtera. Mungkin di sebalik segelintir kecil yang ragu-ragu terhadap vaksinasi COVID-19 ini, tapi sebenarnya ramai dalam kalangan rakyat Malaysia ini yang sangat teruja, doktor, untuk mendapatkan janji temu vaksin COVID-19 ini. Jadi mungkin ada saranan kepada mereka yang boleh doktor berikan sebelum mereka hadir ke PPV, bagaimana persediaan dari segi fizikal dan juga kesihatan mereka, doktor? Okey, satu soalan yang bagus. Yang saya dapat saksikan di pusat-pusat vaksin yang kita jaga di di MyTech dan juga actually sebenarnya di Ongkor Melaka, kena pakai baju yang selesa. Sebab kadang-kadang kalau pakai yang ketat tu kita susah sikit nak tarik kan. Jadi sebenarnya yang itu adalah salah satu yang saya nak kongsilah. Maksudnya pakai baju yang selesa, baju yang longgar supaya senang kita nak angkat dan terima vaksin. Itu satu. Satu lagi, mengikut setengah-setengah tempat, kadang-kadang masa menunggu itu lama. Tapi itu tiada masalah, bersabar, giliran anda akan sampailah. Yang lain kebanyakannya semua perjalanan di pusat-pusat pemberian vaksin berjalan dengan lancar, alhamdulillah, yang setakat ini yang saya nampak. Okey, baik. Jadi itu dia dah banyak pesanan dan juga informasi yang telah pun dikongsikan oleh Dr. Zul tadi. Diharapkan anda mengambil manfaat daripadanya, dan yang paling utama adalah ambil vaksin kerana itu merupakan ikhtiar kita semua untuk mencapai imuniti kelompok. Apa pun kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Zuraimi Abdul Ghaffar bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan program vaksinasi yang merupakan indikator utama bagi pelan pemulihan negara. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berbicara dengan Bendahari Mercy Malaysia Melaka Chapter. Itu satu perbincangan yang cukup menarik, dan untuk kita mengetahui pelbagai perkembangan terkini berkenaan vaksinasi COVID-19 ini, anda boleh terus saja ke laman sesawang rasmi JKJAV dan juga berkenaan vaksinasi. Hani sendiri semalam sudah mendapatkan vaksin dos pertama. Alhamdulillah, setelah sekian lama menanti giliran. Saya pasti ramai juga yang memang teruja tadi dalam golongan mereka yang teruja, menanti bila lah yang dapat giliran. Akan tiba masanya nanti, sabar kita, sebab memandangkan banyak yang dah masuk sekarang ini. Julai dah masuk Julai dah ni pun. Jadi pastinya yang ramai yang akan terima appointment ataupun janji temu tersebut. Sabar, giliran akan tiba, pastinya teruja, dan sekurang kita sudah satu langkah ke hadapan untuk kita mendapatkan vaksin dan mencapai imuniti kelompok. InsyaAllah. Itu antara aspirasi kita bersama untuk mencapai imuniti kelompok pada fasa keempat menjelang penghujung tahun ini.